kerutu baru teringat dah terliur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, diharap anda semua di rumah dalam keadaan yang sihat walafiat di samping keluarga tercinta. Alright. Okey. Alright. So, okey, mana kita letak? Okey. Alright, anda bersama saya Bonda B dari KD Kerutup Terengganu. Kepakaran kami ialah membantu ibu-ibu yang sibuk, ibu-ibu berkerjaya, yang kerja berlambak, yang tak sempat nak masak untuk hidangan seisi keluarga, dengan membantu mendapatkan lauk kenduri ala 7 bintang yang sedap, padu, lazat, sedap dan mudah disediakan. Masya Allah. KD Kerutup baru teringat dah terliur. Itu dia kita punya KD Kerutup daging. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita dah membantu ramai sangat ibu-ibu mendapatkan lauk yang sangat-sangat lazat, yang bila makan kuah dia meleleh-leleh, sangat sedap, lembut dagingnya. Anak-anak sangat-sangat sukakannya, ibu-ibu sangat-sangat sukakannya sampai tak boleh move on katanya. Ni mereka yang kata, bukan kita yang katalah. Okey. So alhamdulillah kami telah membantu ramai orang untuk mendapatkan KD Kerutup lauk ala kenduri yang sangat-sangat sedap. Lauk ini lauk yang kita masak sangat lama tuan-puan puan, untuk memberikan kelezatan yang sangat-sangat luar biasa, untuk menggembirakan seisi keluarga anda. Okey, ini dia kita punya KD Kerutup kita. Tu dia. Kita enjoy dulu satu video testimoni kita kan. Okay. Sedap Kak, sedap. Macam makan dekat kenduri. Daging dia pun lembut je ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Oi, terliur dah. Adakah anda nak makan tengah hari? Kepada anda yang menonton sekarang ini, adakah anda sudah makan? So harapnya anda dapat menikmati juadah yang sihat, yang menyelerakan seisi keluarga, dapat menggembirakan seisi keluarga untuk ibu-ibu yang bekerja di rumah. Okey, semoga anda semua dimudahkan segala urusan, dapat uruskan keluarga, dapat menyediakan makanan untuk keluarga dengan baik, dapat menguruskan pekerjaan dengan baik. Okey, insya-Allah. Alright, okey, apakah tajuk yang kita nak kongsikan pada tengah hari ni Okey, so hari ni Bonda B nak bawa tajuk ini, okey, 3 aspek penting pembangunan diri. Okey, kenapa kita nak kena tahu apa 3 aspek pembangunan diri ni? Sebab nak tak nak kita dalam hidup ni
kita nakkan growth, kita nakkan peningkatan dalam hidup kita, kan. Siapa yang sayang diri dia, siapa yang value diri dia, dengan nikmat Allah bagi kehidupan dekat kita ni, kita hargainya, kita nak tengok hidup kita meningkat daripada hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kan. Jadi nak tak nak kita kena tengok 3 aspek penting ni dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita miss one of them, dia akan affect kita punya overall well-being, overall keseluruhan kehidupan kita. Akan ada kesukaran yang kita akan hadapi jika kita tak tengok 3 aspek penting dalam hidup kita ni. So apakah dia 3 aspek penting ni? Alright, 3 aspek penting ni sebenarnya kalau kita tengok dalam diri kita ni, ada 3 orang kata elemen yang crucial, yang penting dalam diri kita ni. Iaitu satu ialah apa? Satu ialah kerohanian. Hati kita, hati kita. Satu ialah kerohanian, iaitu spiritual kita, hati kita. So kenapa kerohanian ni penting? Kenapa? Sebab nak tak nak as we grow dalam hidup kita ni, nak tak nak Allah kata hidup ni akan ada ujian dan cabaran dalam hidup ni. Dalam hidup kita ni nak tak nak kita akan hadapi ujian dan cabaran. Tak ada orang kata hidup aku ni tak ada cabaran dan ujian. Something wrong tu dalam hidup dia. Mesti ada cabaran dan ujian yang Allah berikan. So apakah kenapa Allah bagi ujian ni? So one of them ialah untuk kita grow lah, untuk kita meningkat. Once kita pass ujian tu, insya-Allah kita akan tingkatkan hidup kita ke taraf yang lebih setingkat lagi. Jadi nak tak nak hidup kita ni akan ada ujian. Siapa yang tak ada ujian dalam hidup dia? Orang dalam kubur pun ada ujian. Kalau dia orang yang tidak beramal, so ada ujian. Orang yang insya-Allah amalan soleh, alhamdulillah insya-Allah akan hidup tenang dalam kubur nanti. Tapi nak cakap kita hidup di dunia ni akan ada cabaran. Bila ada cabaran, kita perlu kuatkan pergantungan diri kita kepada Allah Ta'ala. Okey? Macam layang-layang, saya punya guru, dia suka beri analogi. Bila kita main layang-layang, kan, bila lagi nak naik layang-layang tu, akan ada banyak lagi rintangan dia. Angin dia, cabaran dia, kan? Betul tak? Lagi kuat angin dia ke atas tu, bila dia semakin naik, akan senanglah terlepas, senanglah tersasar, kan? Senanglah tersangkut kat pokok ke, Jadi tali kat bawah tu kita kena semakin kuatlah kebergantungan tu, tali yang untuk menarik layang-layang tu. Jadi ia umpama kita punya kebergantungan kepada Allah Ta'ala, kena lagi kuat untuk kita menghadapi cabaran yang semakin kuat. Situasi sekarang, situasi cabaran dalam ekonomi kita. So different people akan hadapi different cabaran ni. Allah berikan sesuai dengan kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah berikan sesuatu itu mengikut kemampuan diri dia. Jadi pentingnya kita ni bersedia secara rohani kita ni untuk go through cabaran yang Allah berikan tu. Tak lain tak bukan untuk tingkatkan kita punya kehidupan. Jadi apa yang kita perlu buat ni? Nak kuatkan rohani ni. Jadi kita kena satu, saya suka advise untuk kita join grup-grup usrah. Ni secara direct lah, senang saya nak advise. Libatkan diri dengan grup-grup usrah, grup kelas-kelas yang membincangkan aspek-aspek agama, kerohanian. Sebab bila kita dalam close group ni, kita lebih senang untuk berdiskusi. Kita kena committed untuk kita terlibat dalam usrah ni, untuk kita dapat dan kita beri. Bila kita beri, kita akan dapat lebih lagi. The more you give, the more you will get.
So cari grup-grup usrah ni, kalau anda tak tahu, boleh PM saya kalau anda nak join grup-grup usrah ni. ISMA, Ikatan Muslimin Malaysia, dekat cawangan Shah Alam pun ada. Kita ada provide grup-grup usrah untuk anda terlibat sama-sama untuk kita bantu diri kita dan bantu orang sekeliling kita dalam aspek kerohanian ni. Penting sebab jika kita tak settle kerohanian kita ni, susah untuk kita go through banyak perkara dalam hidup kita. Alright. So antaranya ialah join grup-grup usrah. Dua, dari segi kita punya amalan kita, iaitu apa? Contoh Al-Quran. Al-Quran baca, kalau boleh baca setiap hari. Terjemahan dia, Masya Allah, bacalah terjemahan dia juga. Sebab memang even kita baca terjemahan sangat-sangat membantu kita punya rohani ni lebih kuat. Dalam ayat Quran tu ada dia punya magic dia. Orang kata kelebihan Al-Quran ni sangat-sangat powerful. Words dia powerful, maksud kalimah-kalimah dalam Quran tu powerful. Bila kita baca je ayat-ayatnya tanpa kita tengok pun dah powerful. Banyak pahala dapat dan ada keberkatannya. Jika kita baca maksud dia, Masya Allah, lagi menguatkan jiwa. Okay, so bacalah Al-Quran. Dan juga amalan-amalan lain seperti sedekah, solat-solat tahajud, solat-solat sunat. So kerohanian ni kita kena fokus dalam hidup kita. Kena cuba untuk improve dan kita baiki dari semasa ke semasa. Alright. So kerohanian, be it you are a housewife, ibu-ibu yang bekerja, yang sangat-sangat busy, so slot certain time, particular time untuk kita buat perkara kerohanian ni. Weekend ke kita join grup-grup usrah, bila kita nak baca Al-Quran, so dalam jadual hidup kita ni kita slotkan untuk aktiviti kerohanian ni. Memang sangat-sangat wajib kita fokuskan. Okey, seterusnya ialah aspek fizikal. Aspek fizikal. Alright. So fizikal ni sangat berkait dengan mental. Alright. So untuk kita mempunyai mental yang cergas, badan kita kena cergas lah. Kalau tak, susah kita nak berfikir dengan baik bila badan kita sakit, kan. Kepala kita sakit, macam mana kita nak fikir dengan baik, nak buat kerja-kerja. So fizikal ni maksudnya tubuh badan kita ni, kita punya tubuh badan ni kena kita pentingkan juga. Dari segi pemakanan, nombor satu. Pemakanan maksudnya apa yang kita makan. Kurangkan makanan yang bergula putih. Kurangkan. Kalau boleh elakkan. Sebab dia sangat-sangat affect our health. Kita punya kesihatan jantung kita, kita punya tubuh badan, kita punya otak. Dia akan reducekan kita punya keupayaan minda kita. So kurangkan gula putih, makanan sihat, banyakkan makanan sihat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Alright, kurangkan minyak. So banyakkan makanan yang tanpa minyak lah. Kalau kita ada air fryer, manfaatkan semaksimumnya. Alright, kurangkan minyak. Okey. Dan amalkan makanan sunnah, makanan yang superfood. Antara makanan yang baik ialah amalkan sekarang, saya amalkan setiap pagi dan malam, iaitu pomegranate, pati delima, satu sudu pagi, satu sudu malam, dan juga madu. Madu ni cari madu yang asli lah. Okay. Madu pun amalkan setiap pagi, dapat boost kita punya brain. Alright. So berikan anak juga makan sekali. Bukan kita je, kita nak anak kita juga untuk bantu dia punya memori kita, hafal Quran, insya-Allah mudah, untuk belajar mudah insya-Allah. Jadi aspek makanan ni sangat-sangat penting tuan-tuan perempuan. Sebab ada parents yang tak kisah apa anak dia makan apa, bagi makan gula-gula yang masya-Allah sangat-sangat manis, cookies, kan. So elakkan. So bantu anak anda, motivate anak anda untuk makan makanan yang berkhasiat demi kesihatan kulit. Kalau kulit cantik, otak pun of course cantik. Tubuh badan, kesihatan seterusnya. So fizikal, amalkan makanan yang sihat. Okay, dan fizikal ni adalah cara kita, penampilan kita lah. So how we dress. So kajian menunjukkan
bila kita dress well, dia akan affect kita punya keyakinan, confidence kita, keyakinan kita, self esteem kita, self confidence kita akan meningkat. Kita akan lebih berkeyakinan, kita akan lebih happy, kita akan lebih yakin untuk capai kita punya goal kita, impian-impian kita. So dress well, even you are at home, bekerja di rumah, so you dress well, you can talk well, you will have good confidence in yourself, insya-Allah. Okay, so penampilan fizikal. So if you can exercise, masya-Allah, memang sangat-sangat bagus. Kalau tak dapat setiap hari, mungkin you set seminggu dalam at least 2 atau 3 kali pun dah bagus. Okay, so kita cuba untuk improve kita punya physical well-being kita, supaya kita boleh dapat buat dengan lebih lagi dalam hidup kita, insya-Allah. Alright, seterusnya ialah ini dia, last but not least, kesihatan mental. Alright, so mental ni kita perlu baiki mental ni sebab kita nak minda ni dia kawal kita punya perasaan kita dan dia kawal kita punya pelakuan kita. So mind ni is very very crucial untuk kita capai apa yang kita nak capai dalam hidup kita. So it controls our emotions and our orang kata tindakan kita, action kita. Alright. So sangat-sangat penting untuk kita baiki mental kita ni, minda kita ni, untuk kita hasilkan nilai yang lebih baik. So saya sangat suka tengok attitude orang, macam mana dia deal dengan orang, macam mana dia communicate dengan orang, communicate dengan pelanggan, communicate dengan siapa sahaja. Alright. Kadang-kadang kita tak sedar sebab kita dah biasa dengan pelakuan tu, dengan state of mind macam tu. Nak cakapnya, kita kena belajar untuk ubah kita punya fikiran ni. Kita memang tak tahu apa yang kita tak tahu. Kadang-kadang kita tak sedar apa yang kita buat. Sebab tu kita kena banyak terlibat dalam kelas-kelas yang mengajar apa sahaja yang baik. Bila kita masuk dalam kelas ni, dia akan ubah kita punya cara kita berfikir, kan? Dia akan bagi kita new ideas. Kita akan dapat lihat orang lain punya cara dia. Kita akan dapat belajar daripada orang lain. So banyak benda bila kita mingle dengan right people ni, kita belajar, kita bergaul dengan orang-orang yang lebih baik daripada kita, lebih hebat daripada kita. Okay, so kita kena masuk dalam kelas lah. Saya sangat-sangat urge, saya sangat-sangat galakkan anda semua daftarkan diri, komit dalam kelas-kelas untuk mengubah hidup kita, ataupun kelas-kelas untuk belajar sesuatu yang baru pun tak apa. Sebab bila kita belajar ni, dia akan boost our orang kata brain juga. Dia akan aktifkan sel-sel yang lama yang dah berkarat tu, dia akan aktifkan. Maksudnya dia akan improve brain performance kita. So kita boleh bila kita belajar, kita akan stretch our mind. Kita berfikir, kita cuba stretch our mind, kita ubah cara kita berfikir, kan? Dan kita cuba terapkan dalam kita punya tingkah laku. Okay, so kita kena belajar. Kita kena belajar join kelas-kelas. Alright. Lepas tu nombor 2, kita kena cuba untuk terapkan tabiat membaca. So orang-orang yang hebat, dia mempunyai tabiat membaca yang baik. Alright. So baca Quran, so baca-baca buku-buku ilmiah, ataupun baca-baca bahan bacaan. Kalau kita boleh tengok, kalau dekat
Kalau ada dekat blog ke yang baik, boleh bacakan. So orang-orang, tapi kurangkan melihat berita kan, berita-berita, sebab berita-berita ni sebab dia nak mensensasikan berita dia kan, mensensasikan dia punya newspaper ke apa, banyak berita-berita yang negatif yang akan affect our mind and our emotion. So orang-orang yang hebat, orang yang berjaya, dia kurang tengok berita-berita yang tidak membantu dia punya perkembangan positif dalam hidup dia. Okay, so banyakkan membaca buku-buku yang ilmiah, buku-buku kelas-kelas, join kelas-kelas yang membantu untuk kita ubah diri kita, improve mind kita, improve keadaan kita kan. So join. Saya sangat-sangat encourage untuk anda belajar dengan Richworks, Datuk Wira, Dr. Zain Osman, yang sekarang ni mereka jalankan 12 hari bootcamp secara percuma, masya-Allah tabarakallah. And memang mereka nak bantu ramai orang untuk ubah diri mereka keluar daripada keadaan yang kurang baik kepada yang lebih-lebih, jauh lebih baik. Kan? Sudah banyak mereka bantu orang-orang untuk transform diri mereka yang lebih jauh, sangat-sangat hebat. Alright, so try to belajar, try to buka hati kita, mind kita untuk absorb new things, untuk ada learning attitude yang baik. Apakah learning attitude yang baik? Learning attitude yang baik ni adalah kita kosongkan mind kita, kita kosongkan gelas kita. Jangan kita masuk kelas dalam keadaan kita ni dah tahu, aku dah tahu semua ni, so this is nothing. Bila kita masuk kelas dengan fikiran macam tu, kita takkan dapat apa-apa. So maksudnya kita kena kosongkan mind kita, kosongkan gelas kita tu untuk kita dapatkan ilmu-ilmu baru ni, dapatkan idea baru, semangat baru. Alright, so itu dia cara untuk kita improve kita punya mental kita, minda kita, untuk membantu kita improve daripada one state to another state. Kadang-kadang kita tahu nak improve ke mana, macam mana nak improve, so joinlah kelas-kelas ni, baru kita buka minda kita, wow, ada orang yang boleh ubah hidup dia lebih baik, macam mana. So you belajar. Belajar ini adalah satu aspek yang sangat penting. Ilmu satu aspek penting dalam growth, pembangunan hidup kita. Alright, so isikan, cuba untuk kita berfikir dengan positif. Nombor 3, fikir dengan positif. Cuba untuk kita ubah pemikiran kita jadi pemikiran yang lebih positif. Nak cerita pasal positif, cara berfikir yang positif ni, kita akan buat satu sesi lain, tips untuk berfikir dengan positif. Nanti Bonda B buat satu sesi yang lain, insya-Allah, jika ada permintaan. Right, so itu dia 3 aspek penting dalam hidup kita yang kita kena plan. Adakah anda ada plan pembangunan diri setahun akan datang, 3 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang? Adakah anda ada? Adakah anda ada? Jika anda belum ada, cuba buatkan apa yang anda nak capai setahun akan datang, 3 tahun akan datang, 5 tahun akan datang. Sebab hidup ni nak tak nak, if you love yourself, love your family, love your community around you, kita nak tak nak kita kena grow, tuan-tuan perempuan. Sebab kita nak beri tambah nilai yang lebih-lebih lagi kepada orang-orang sekeliling kita. So ini dia 3 aspek penting yang kita insya-Allah sama-sama boleh fokus dan improve untuk kita tingkatkan hidup kita, insya-Allah. Alright, jika anda rasa perkongsian Bonda B ini bermanfaat, please klik love, like, follow Bonda B di KD Kerutuk Terengganu, dan share sebanyak mungkin perkongsian Bonda B ni jika ada orang yang boleh dapat manfaat daripada perkongsian Bonda B ni. Okay, alright, so insya-Allah jangan lupa petang ni, alright, pukul 5.30 petang, kita akan jalankan hari yang kedua. Semalam kita dah buat pukul 5.30 petang, kempen Kita Jaga Kita, cabutan bertuah. Kita nak bagi satu set KD Kerutuk, satu pack ni, dan juga satu pack nasi. Petang ni kita nak buat hari yang kedua. Jangan lupa 5.30 petang dekat page KD Kerutuk. Ajak ramai-ramai jiran-jiran, kawan-kawan, especially orang yang berada di sekitar Shah Alam, alright, untuk join cabutan bertuah Bonda B. Mana tahu anda dapat
hidangan tengah hari ataupun hidangan makan malam percuma daripada KD Keruto untuk hidangan seisi keluarga anda. Alright. So insya-Allah berjumpa lagi kita petang 5.30, jangan lupa. Alright. Sampai berjumpa lagi insya-Allah. Saya doakan anda semua dimudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki yang melimpah-limpah ruah. Alright. So itu saja. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.